Kepada Tuan Ketua, terlebih dahulu Tuan Ketua, ini merupakan ucapan sulung saya sebagai Setiausaha Agung DAP. Kalau boleh tambah masa sedikit. Kalau boleh bicara tambah 5 minit lagi. Terima kasih Tuan Ketua. Yang pertamanya saya nak mengatakan dengan tepat dan tanpa apa-apa syarat bahawa pihak kita daripada parti saya dan juga Pakatan Harapan, kita menyokong penuh pindaan perlembagaan ini. Kerana ini merupakan satu daripada perkara yang telah pun kita persetujui dan saya sahkan bahawa ada rundingan di antara pihak Yang Berhormat San Tubong dengan pihak kita. Ini adalah sebahagian daripada agenda Undi 18 di mana kita meletakkan pendaftaran automatik, tetapi perlu diberikan pengecualian kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga kepada raja-raja serari dengan prinsip sistem raja perlembagaan. Dan kita mahu supaya Agong dan raja-raja above politics. Itu prinsip yang mesti kita guna pakai. Dan juga tidak baik dan tidak elok kalau nama dan juga nombor kad pengenalan butil-butil Agong dan raja-raja dipaparkan secara umum kepada orang ramai. Itu pertama. Yang kedua, saya nak mengatakan bahawa ini juga serari dengan apa yang kita persetujui dalam MOU antara Pakatan Harapan dengan Kerajaan Persekutuan. Saya nak menggunakan perbahasan pada hari ini, Tuan Ketua, untuk menyentuh sedikit berkenaan dengan MOU kita di antara Pakatan Harapan dengan Kerajaan. Ini jelas menunjukkan bahawa walaupun kita ada MOU antara PH dengan Kerajaan, tidak bermaksud bahawa kita menyokong semua ataupun kita membangkang semua. Ada perkara yang kita persetujui bersama, kita sokong. Ada perkara yang kita tak bersetuju, kita membangkang. Kerana itu adalah hak kita sebagai pembangkang, sebagai ahli-ahli Dewan Rakyat. Itu ditunjukkan melalui usul SOSMA semalam, yang di mana konsistennya kita tidak bersetuju secara dasar berkenaan dengan SOSMA tersebut. Itu sebabnya kita menolak usul semalam untuk melanjutkan satu peruntukan untuk Akta SOSMA tahan selama 28 hari tanpa dibawa ke mahkamah. Itu prinsip yang kita telah pertahankan, Tuan Ketua. Dan saya nak memperbetulkan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Ketere semalam dalam Facebook. Yang Berhormat Ketere mengatakan bahawa kita telah membatalkan MOU kerana kita tolak usul tersebut. Dia menggunakan peruntukan 3.3B MOU kita yang berbunyi, tertakluk kepada penunaian dan pelaksanaan transformasi di dalam memorandum persefahaman ini, mengambil pendirian, Pakatan Harapan mengambil pendirian, menyokong atau berkecuali dalam proses meluruskan apa-apa usul kerajaan atau rang undang-undang. Dia berhenti kat sana. Tetapi ayat dalam MOU itu ada lagi sambungan dia, yang berbunyi, rang undang-undang lain yang kegagalan meluluskannya merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan atau tiada keyakinan kepada kerajaan selepas proses penggubaran rang undang-undang tersebut dirundingi dan dipersetujui secara bersama pada dasarnya. Usul SOSMA itu tidak dirunding bersama dengan kita. Kita tidak bersetuju dengan usul SOSMA. Tetapi adakah bermaksud usul SOSMA itu ditolak, maka Yang Amat Berhormat berhilang kepercayaan? Jawabnya tidak. Kerana obligasi kita ialah meluluskan belanjawan 2022. Yang kita telah tidak panggil belah bahagian sepanjang belanjawan, perbahasan belanjawan pada tahun lepas. Kalau sekarang siapa-siapa yang pertikaikan ada persoalan bahawa BERA sudah hilang kepercayaan, bawalah satu usul kepercayaan ke Dewan Rakyat ini, kita akan berkecuali dan pastikan usul kepercayaan itu diluluskan. Seremban. Jadi soal usul kepercayaan itu tidak timbul sama sekali. Tuan Yang di-Pertua, semalam sebenarnya satu kemenangan kepada Parlimen, menunjukkan bahawa bukan semua usul yang dibawa oleh eksekutif boleh diluluskan. Parlimen bukannya rubber stamp. Itu pertama. Yang keduanya, semalam sebenarnya saya tak expect bahawa kerajaan akan gagal dalam usul tersebut ataupun kalah dalam usul tersebut. Sebab kerajaan tidak hilang majoriti. Pihak blok kerajaan ada 114 ataupun 115 ahli parlimen. Yang hadir semalam di pihak blok kerajaan 84 saja. Kita 86. Ada 30 yang tak hadir.
Jadi yang gagalkan usul itu jangan persalahkan kita. Yang gagalkan usul semalam itu ada 30 ahli parlimen blok kerajaan yang tak hadir, termasuk Pekan, Bagan Datuk, Pontian dan sebagainya. Yang saya hadir, saya nampak pada Rengas malah pertahankan kerajaan. Yang hadir Jempur. Saya bagi laluan kepada Jempur. Abang Mudah. Terima kasih, Seremban. Saya mendengar penjelasan Seremban sebentar tadi mengenai 3.3B bahawa MOU digariskan bahawa boleh kita mengambil kira pendirian menyokong ataupun berkecuali. Kenapa keadaan ini Seremban tidak pilih untuk bersetuju dengan pindaan? Jadi seolah-olah rakyat di luar sana mahukan pilihan raya itu dipercepatkan. Apa pandangan Seremban? Terima kasih Jempur. Jempur ni orang kanan kepada Bera. Saya tahu sebab apabila Bera menjadi timbalan Perdana Menteri, tempat pertama dia lawat ialah dekat kawasan Jempur, dekat Bahal. Itu saya tahulah orang kanan kepada Bera. Kenapa pertahankan Bera? Yang Muhammad Jempur, perkara ini tadi saya dah tekan, dia tidak dirunding bersama dengan kita. Tidak ada rundingan berkenaan dengan SOSMA. Baru semalam kita tahu bahawa ada satu usul nak melanjutkan peruntukan tersebut dalam Akta SOSMA. Dan satu perkara, apabila kita menolak usul itu, tidak bermaksud Akta SOSMA itu dah tidak ada. SOSMA itu tidak dimansuhkan. SOSMA itu masih ada. Cuma peruntukan untuk menggunakan 28 hari untuk menahan seseorang itu tidak dapat dilanjutkan selepas 31 Julai melalui usul tersebut. Jadi itu perkara tidak menggugat kerajaan. Yang saya tengok sekarang ini heboh satu Malaysia. Ramai pemimpin-pemimpin, terutamanya daripada pihak Parti UMNO, termasuk presidennya, mengatakan bahawa sekarang ini MOU batal, patutlah bubar parlimen, nak adakan pilihan raya. Itu agenda mereka. Bagi kita berpegang kepada prinsip bahawa ada perkara dasar yang kita tidak bersetuju. Dalam perkara SOSMA ini kita nyatakan kita tak bersetuju. Tapi ada perkara yang kita setuju. Kita nak pastikan kestabilan kerajaan sampai satu tempoh di mana kita boleh buat pilihan raya. Itu kita kekal, committed. Kita kekal dengan prinsip kita. Apabila dibawa pindaan perlembagaan Akta Anti Lompat Parti, kita akan sokong sepenuhnya. Hari ini, rang undang-undang ini, kita akan sokong sepenuhnya. Supaya kerajaan ada 2/3. Tetapi ada perkara dasar. 1 minit dan gulung. Terima kasih. Betul-betul. Sungai Siput. Sikit. Sida. Terima kasih Yang Berhormat Seremban. Yang Berhormat Seremban, titah yang di Pertuan Agong pada 28 Februari yang lalu, sewaktu sesi pembukaan, telah mengingatkan semua ahli-ahli parlimen, cukuplah siang dan malam bicara percaturan politik. Jadi Perhimpunan Agung UMNO seolah-olah tidak mengingkari peringatan yang di Pertuan Agong untuk mengelakkan pembubaran parlimen. Setujukah Yang Berhormat Seremban? Itu apa-apa percaturan itu kita biarkan. Kita tak nak terlibat dalam apa-apa percaturan mereka. Tetapi bagi kita, dalam kerjasama antara pembangkang dengan kerajaan, itu jelas. Ada perkara yang kita boleh setuju, ada perkara yang kita tak setuju. Itu namanya bipartisanship. Itu tidak menidakkan hak kita dan juga peranan kita sebagai pembangkang. Dalam MOU disebut, pihak Pakatan Harapan sebagai pembangkang dalam Dewan Rakyat ini masih ada ruang menjalankan tanggungjawab semak dan imbang, check and balance kepada kerajaan. Jadi itu yang kita telah laksanakan dan apa yang berlaku semalam dalam usul SOSMA adalah satu kemenangan kepada Dewan Rakyat, kemenangan kepada institusi parlimen dan kita mengangkat semangat dalam MOU bahawa ada perkara yang kita setuju, ada perkara yang kita tidak setuju dan hari ini saya nak menyatakan dengan tegas sekali lagi bahawa blok kita akan memberikan undi sokongan tanpa berbelah bagi untuk pindaan perlembagaan pada hari ini dan akan ada 2/3 nanti. Terima kasih. Saya menyokong Tuan Ketua.